Baik, Saudara Nasional 7, kita teruskan dengan berlintas langsung bersama Ratna Saimin langsung dari studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Fiona di Angkas Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pekebun kecil getah di Sarawak diminta untuk mendaftarkan diri dengan Jabatan Pertanian Negeri atau Pejabat Pertanian berdekatan bagi melayakkan mereka menikmati insentif pengeluaran getah IPG. Timbalan Ketua Menteri yang juga selaku Menteri Pemodenan Pertanian, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu berkata, di bawah insentif tersebut harga pengaktifan IPG adalah RM5.10 sekilogram atau getah standard Malaysia 20 SMR 20 berbanding RM4.60 sekilogram sebelum ini atau RM2 sekilogram bagi harga getah sekerap di peringkat ladang. Pelaksanaan insentif tersebut telah berkuat kuasa sejak 1 September tahun ini. Misal kata, sekiranya kap lam, harga kap lam di Sarawak dalam keadaan RM1.80 sekilogram, maka kerajaan akan menambah kepada pekebun-kebun kecil yang menoreh getah based on production 20 sen to top up from the RM1.80 plus 20 cents to make it to the RM3.2 per kilogram. Beliau menjelaskan apabila sudah mendaftarkan diri, para pekebun akan diberikan kad Permit Autoriti Transaksi Pekebun Kecil Getah atau PETG. Untuk membuat tuntutan IPG, pekebun perlu mengemukakan resit rasmi jualan dan kad PETG. Ketika ini, terdapat seramai 74,614 pekebun kecil getah di Sarawak dengan hanya 7,421 orang yang telah mendaftar dan memiliki kad PETG. Datuk Patinggi Jabu berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Uga Embas dan wakil-wakil agensi di bawah kedua-dua kementerian di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Sementara itu, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Uga Embas pada sidang media yang sama memberitahu Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB akan melaksanakan skim insentif tanam semula sawit SITS bagi sektor perdagangan mulai 1 hari bulan depan. Skim tersebut menyasarkan tanaman semula pokok-pokok sawit seluas 83,000 hektar yang tidak produktif dan tua. Pemohon yang diluluskan untuk skim tersebut diberi tempoh sehingga 31 Disember ini untuk menebang pokok-pokok sawit yang tidak produktif. On the phase 1, the incentive will be 1,500 per hectare for an approved area, and we plan to approve around 33,000 hectares. Second phase, incentive will be 1,000 per hectare for an approved area of 50,000 hectare. Beliau berkata kelulusan di bawah skim itu dibahagikan kepada 2 fasa. Datuk Ahmad Douglas berkata pelaksanaan skim itu akan menyumbang kepada pengurangan pengeluaran minyak sawit mentah sebanyak 250,000 tan. Pengurangan pengeluaran komoditi itu akan menyumbang kepada penurunan paras stok minyak sawit dan seterusnya akan membantu dalam menstabilkan harga minyak sawit mentah. Pemohon adalah digalakkan untuk mengemukakan permohonan secara dalam talian di www.mpob.gov.my. Kementerian Perumahan Sarawak akan mengumumkan polisi baharu mengenai industri perumahan di negeri ini pada awal tahun depan. Ia merangkumi pelbagai sektor termasuk rumah kos rendah hinggalah rumah jenis premium. Menurut Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Oping, polisi baru itu juga akan menyelesaikan isu berkaitan pembeli rumah yang berpendapatan bulanan lebih daripada RM3,000 tetapi kurang daripada RM5,000. Mereka ini tidak layak untuk membeli rumah kos rendah atau sederhana rendah tetapi juga tidak mampu membeli rumah premium atau berharga sekurang-kurangnya RM350,000. Katanya jumlah kelompok pembeli ini semakin bertambah berikutan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar dan isu itu perlu ada titik notahnya.
Datuk Amar Abang Johari berucap mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim semasa merasmikan Expo Hartanah Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syida di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Jelas beliau, walaupun Syida telah mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah itu, namun kementerian juga ada cadangannya sendiri yang akan diumumkan dalam masa 2 bulan lagi. Datuk Amar Abang Johari menambah peranan Syida bertambah penting selepas Putrajaya bersetuju menurunkan beberapa kuasanya termasuk yang menyentuh sektor perumahan. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar akan menyiasat 2 titik panas yang dikesan oleh satelit dalam tempoh 2 hari ini di Sarawak, iaitu di bahagian Kuching dan Bintulu. Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu perkara tersebut akan dirujuk dengan kerajaan negeri terlebih dahulu untuk siasatan dan tindakan. Bukanlah besar sebesar yang kita lihat di Kalimantan, tapi dia cukup besar untuk dapat di-capture oleh satelit. Sebab dalam keadaan jerbu, kadang-kadang satelit tak boleh ambil. Katanya tindakan boleh diambil jika ladang-ladang tersebut tidak mempunyai kebenaran membakar hutan dari kerajaan negeri kerana larangan pembakaran terbuka telah dikeluarkan sejak Januari dan belum ditarik balik. Pada masa yang sama, katanya, keadaan jerubu negara dijangka berterusan sehingga Oktober depan akibat kebakaran teruk di Kalimantan. Ujarnya, keadaan tersebut ditambah buruk dengan faktor angin yang tidak menentu selain jumlah hotspot dikesan yang lebih banyak dari awal bulan ini. Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu media selepas menyempurnakan Majlis Ibadah Kurban Perdana di Masjid Darul Ikhwan, Kampung Muara Tebas dekat Kuching. Seramai 283 penduduk dari 15 buah kampung sekitar Muara Tebas menerima daging kurban masing-masing hasil sumbangan Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satim dan Datuk Seri Wan Junaidi. Golongan wanita digalakkan menubuhkan pertubuhan bukan kerajaan NGO melibatkan kaum hawa supaya ia dapat menyalurkan lebih banyak idea sekaligus menjadi landasan kepada pembangunan wanita itu sendiri. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rozi Yunus berkata, penubuhan NGO tersebut penting untuk memberi peluang kepada golongan wanita menjana idea baru, berkongsi pandangan serta usaha meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan imej wanita dalam sesebuah masyarakat. Pada majlis tersebut, Rozi mengumumkan peruntukan RM5,000 untuk PPWS daerah Subis. Beliau turut menyampaikan peruntukan RM3,000 untuk setiap cawangan PPWS di Bekenu untuk menjalankan aktiviti mereka. Terdapat 9 cawangan PPWS dengan lebih 300 ahli di Bekenu setakat ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyempurnakan Majlis Pelancaran Sarawak Regatta 2015 di Kuching Waterfront. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Daud Abdul Rahman menyempurnakan Majlis Ibadah Korban di Kompleks Kebajikan Laila Taib Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 2.30 petang, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyempurnakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Terbat Leban, Bunan Gegak, Serian. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona. Silakan.